Isu cyanide di Raub Pahang telah berlarutan selama 7 tahun. Sampai sekarang, kerajaan masih cuba mengelirukan rakyat dengan pernyataan penggunaan cyanide adalah selamat. Kerajaan prihatin terhadap kesihatan rakyat. Kerajaan akan pantau ketat operasi Lombong Emas. Marilah ketahui kisah benar isu cyanide. Pada tahun 1997, kerajaan meluluskan penggunaan cyanide dalam perlombongan emas di Kampung Bukit Koman tanpa pengetahuan penduduk. Jarak lombong emas dari rumah terdekat hanya beberapa meter sahaja. Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang merupakan rakan kongsi projek perlombongan emas. Syarikat Lombong Emas diiktiraf taraf perintis dengan pengecualian cukai sebanyak 85%. Penduduk hanya mengetahui peristiwa ini 9 tahun selepas kelulusan. Pada tahun 2006, MCA membantah penggunaan cyanide. Pergerakan ban cyanide mendapat sokongan penuh daripada semua JKK Kampung Baru di Raub. Tapi pada tahun 2007, MCA menukar pendiriannya dan menyokong penggunaan cyanide. Ekorannya, perjuangan penduduk yang seterusnya telah dilabelkan emosional dan mempolitikkan isu cyanide. Pada Februari 2009, Lombong Emas mula beroperasi. Secara purata, 1.1 tan sodium cyanide digunakan setiap hari. Kuantitinya boleh membunuh 5.5 juta orang. Cyanide digunakan oleh Nazi Germany untuk membunuh jutaan manusia semasa Perang Dunia Kedua. Bau kimia sering terhidu siang dan malam di Kampung Bukit Koman. Penduduk berhampiran selalu mengadu tentang bau kimia. Didapati masalah kesihatan penduduk meningkat secara mendadak. Ban Cyanide Committee meminta Jabatan Alam Sekitar supaya memasang alat pemantauan udara untuk menjamin kesihatan dan keselamatan penduduk. Malangnya, permintaan tidak dipedulikan. Pada tahun 2010, Datuk Ho Kai Man, iaitu Exco Kerajaan Tempatan, Alam Sekitar dan Kesihatan menemui penduduk.如果就厚厚一頁面啲本嘅。應該我要就舊低嘛。如果你麻煩兩鐘就夠低喎，你咩夠低冇落這個咩用㗎？你不要講麻花的東西，如果你講麻花的東西就不應該，因為我們放兩里呈上去了備忘錄，他們也做不到。你講你叫行動黨去做，也更加做不到，更加沒有用。這樣子，他是我們的人民代議士嗎？他是我們國會議員，他是否應該為我們爭取我們的權利呢？而且他講過很多年，他就講他不來，他都冇辦法了。Selepas pemeriksaan doktor pakar kulit, MCA mengumumkan keputusan bahawa cyanide bukan punca penyakit kulit. Datuk Ho Kai Man berkata, penyakit kulit mungkin disebabkan oleh cuaca, sabun kuat, emosional, kemurungan ataupun alahan makanan. Sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Kampung Bukit Koman, tapi tak ada masalah. Adakah masalah kulit penduduk kerana kebetulan? Pada bulan Mei tahun 2012, Ban Cyanide Committee telah menjalankan satu kaji selidik kesihatan penduduk. 50% responden didapati bermasalah kulit. Datuk Liao Tiong Lai menafikannya dengan pernyataan penduduk tak ada masalah kesihatan. Tapi Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan mengaku adanya sebanyak 34% responden menghadapi masalah kulit. Kini, Lombong Emas telah beroperasi selama 4 tahun.
Kepulan asap kimia tetap naik ke langit. Di manakah pasukan penyiasatan asap kimia yang dicadangkan oleh Hokkaiman pada tahun 2010? Pada Januari 2013, Jabatan Alam Sekitar barulah memulakan pengawasan kualiti alam buat jangka masa panjang. Keputusan menunjukkan bahawa udara di Raub dicemari cyanide. Kandungan cyanide dalam udara di Raub melebihi had piawaian sebanyak 38 kali ganda. Tapi Jabatan Alam Sekitar berkata, hidrogen cyanide di bawah 10 ppm adalah selamat. Kerajaan Malaysia menggunakan standard yang melebihi 300 kali ganda daripada standard New York. Adakah penduduk Malaysia 300 kali ganda lebih kuat daripada penduduk New York? Apa yang tak masuk akal ialah had piawaian di kawasan perumahan adalah jauh lebih tinggi daripada had piawaian tempat kerja. 10 ppm adalah had piawaian yang salah. Tidak patut dijadikan had piawaian bagi penduduk yang terdedah kepadanya 24 jam sehari. Pendedahan berterusan kepada hidrogen cyanide melebihi 0.008 ppm boleh menyebabkan pembesaran tiroid, masalah sistem saraf pusat dan masalah sel darah merah. Kesihatan penduduk Raub terancam setiap hari. Presiden MCA Dr. Chua Soe Lek pernah janji sekiranya kesihatan penduduk terancam, pemimpin MCA akan protes bersama penduduk. Pada tahun 2009, Hokkaiman pernah memberi janji bahawa kerajaan akan mengambil tindakan terhadap lombong emas jika dapati cyanide dalam udara. Cukup! Hentikan pembohongan! Sampai bilakah kerajaan mau bohong rakyat? 再过2个月，我将会成为一名妈妈，是跟所有的妈妈一样，我希望把最好的给我的孩子。可是什么是最好的？对我来说，最好的就是一个健康的生长环境，还有光明的未来。我在这里，我呼吁大家踊跃出来投票，因为不要忘记，子孙的前途就在我们的手中。 我不要身体痒痒，saya mau sehat. Saya mau hidup sehat. Wow！ 我们要健康快乐的成长，我们不要三爱。非三爱，非三爱，非三爱，非三爱。我们反三爱委员会